Bahasa Melayu, bahasa ibunda, bahasa bercanda, bahasa berseloka. Bahasa Melayu, bahasa perpaduan, ketepikan perbezaan. Bahasa Melayu, bahasa Nusantara, mari kita martabatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati barisan ahli panel kita yang bijak lagi arif dan sedang hadirin yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ahli panel dan sedang hadirin yang dikasihi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam perbincangan forum ilmuwan sastra kita pada pagi timala yang hening lagi ceria ini. Saya, Muhammad Nazri, akan bersama-sama dengan para hadirin sekalian untuk mempengerusikan forum ilmuwan sastra kita pada pagi ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang segak lagi tanpa bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk buah bicara forum sastra kita pada hari ini. Mauduk forum kita berfokuskan kepada sebuah cerpen yang telah pun kita pilih untuk dijadikan pokok perbincangan kita pada hari ini. Untuk kita kupaskan sedikit demi sedikit manifestasi atau bukti yang terdapat dalam cerpen ini. Untuk pengetahuan umum, cerpen yang akan kita gunakan adalah cerpen Kasih yang Terbuang. Jadi, jika kita ingin menelusuri dengan lebih dalam berkaitan dengan manifestasi atau bukti ini, elok kita terangkan sedikit berkaitan asas kritika sastra terlebih dahulu. Hal ini kerana jika kita ingin membedah sebuah karya itu, kita mestilah tahu asas-asas yang perlu kita teliti. Baiklah, terdapat beberapa jenis asas kritika sastra yang wujud, namun kita akan berfokus pada satu saja asasnya, iaitu kritikan teguran yang akan kita gunakan sebagai mauduk perbincangan kita pada hari ini. Apa itu kritikan teguran? Kritikan teguran ini merupakan kritikan yang memfokuskan pada kekuatan dan kekurangan sesuatu karya itu. Kritikan teguran ini sudah lama digunakan oleh tokoh-tokoh sastra, antaranya ialah Amir bin Bakri. Kritikan ini digunakan untuk memastikan pengkarya dapat menghasilkan karya yang lebih baik pada masa akan datang, sekaligus meningkatkan lagi mutu sastra negara kita. Baiklah, sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan kita, boleh kiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Bersama saya pada hari ini, Profesor Emeritus Dr. Muhammad Daniel bin Muhammad Rafi, yang merupakan ahli panel pertama kita, seorang yang tampan dan pemurah dengan senyuman. Selamat datang, Profesor. Apa khabar? Terima kasih saudara Nazrin, saudara pengurusi majlis. Alhamdulillah, kabar baik. Saudara bagaimana? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat dan cukup bersemangat untuk berbincang pada hari ini. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli panel kedua kita yang dapat yakin dan tenang di sana, iaitu Saudara Nur Fakih yang merupakan penulis di dalam negara kita. Selamat datang saudara, apa khabar? Alhamdulillah, sihat saudaraku. Datang ke sini dengan niat yang ikhlas untuk mengupas bersama-sama tentang mauduk perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita, iaitu asas kritika sastra dalam aspek kritikan teguran. Sidang hadirin yang dihormati, izinkan saya membuka tirai diskusi forum sastra kita dengan soalan pertama yang saya akan ajukan kepada ahli panel pertama kita, Saudara Profesor. Mohon Profesor memberikan penjelasan tentang intipati cerpen yang telah kita pilih ini untuk yang kita dapat bentangkan berasaskan dengan kritikan teguran. Kita mulakan dengan kekuatan cerpen ini terlebih dahulu. Silakan Profesor. Terima kasih saudara pengurusi majlis, saudara Nazrin. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh saudara pengurusi berkaitan intipati yang terkandung dalam kritikan teguran daripada aspek kritikan kekuatan yang terdapat di dalam cerpen Kasih yang Terbuang. Apakah sebenarnya elemen-elemen yang dinilai dalam kritikan terhadap aspek kekuatan cerpen ini dan bagaimanakah penilaiannya? Ayuh kita rukai bersama-sama. Hadirin sekalian, apakah yang terlintas di fikiran hadirin berkaitan konsep kekuatan bagi sesuatu aspek ini apabila dibangkitkan? Saya pasti hampir keseluruhan daripada hadirin yang hadir pada hari ini akan mentafsirkan makna kekuatan tersebut sebagai suatu unsur
yang membuatkan karya ini istimewa dan mempunyai kualiti yang tersendiri. Sesungguhnya, segala yang dipikirkan oleh hadirin tersebut merupakan perkara yang tepat sekali. Saudara pengerusi, ahli panel dan sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Berdasarkan penelitian saya terhadap cerpen kasih yang terbuang ini, saya mendapati bahawa terdapat dua unsur kekuatan yang terdapat dalam cerpen yang diketengahkan ini, iaitu daripada sudut jalan cerita yang diketengahkan cerpen dan juga mesej atau pengajaran yang cuba untuk disampaikan. Saya akan memfokuskan kepada elemen kekuatan yang terdiri daripada sudut jalan cerita terlebih dahulu. Daripada segi jalan cerita yang dapat saya tafsirkan dalam cerpen ini, saya dapat melihat bahawa jalan cerita di dalam cerpen ini mampu menunjukkan realiti kehidupan masyarakat sebenar yang berlaku pada hari ini. Hal ini saya katakan demikian kerana dalam era globalisasi yang serba moden ini, pelbagai kemajuan telah dikecapi oleh manusia, termasuklah kemajuan dalam bidang komunikasi dan juga perhubungan yang membolehkan perhubungan dapat dilakukan di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Hasil daripada kemajuan ini telah menyebabkan generasi muda mengambil kesempatan untuk mengembangkan perhubungan mereka sehingga mereka ini terjebak dengan pergaulan bebas secara maya. Dan perkara ini seterusnya mendorong kepada pertemuan secara bersemuka yang kononnya untuk memulakan pertemanan khusus antara lelaki dan wanita. Namun, nasi telah menjadi bubur. Apabila pertemanan yang pada awalnya hanya untuk bersukaria, akhirnya terjerumus ke dalam lembah perzinaan sehingga menyebabkan mereka ini terlanjur. Rentetan daripada isu semasa yang berlaku ini, saya dapat melihat bahawa isu yang sama turut diketengahkan dalam cerita di dalam cerpen kasih yang terbuang ini. Perkara ini dapat dilihat sendiri apabila terdapat jalan cerita yang mengisahkan bahawa Hanshika yang merupakan watak utama cerpen ini bertemu dengan kekasihnya Razi secara maya hanya untuk memuaskan nafsu Razi itu sendiri. Hubungan mereka yang tidak dibatasi dengan sebarang teguran dan juga nasihat ini akhirnya memberi padah kepada diri Hanshika sendiri kerana telah terlanjur mengandungkan anak Razi. Perkara inilah yang menunjukkan bahawa cerpen ini mempunyai kekuatan dalam menghasilkan karya yang tidak hanya berteraskan angan-angan atau semata-mata, sebaliknya mampu memberikan gambaran sebenar kebejatan moral yang berlaku dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Khususnya golongan muda yang semakin hilang rasa malu dalam melakukan perbuatan-perbuatan sumbang hanya untuk memuaskan nafsu serakah semata-mata. Sidang hadirin yang dihormati, jelaslah di sini jalan cerita yang mampu memberikan refleksi kepada masyarakat berkaitan realiti kehidupan yang berlaku kepada masyarakat pada hari ini, khususnya golongan remaja, menjadi antara aspek kekuatan yang mampu diketengahkan oleh cerpen ini. Perkara ini secara tidak langsung memberikan teguran dan peringatan secara halus kepada generasi muda agar sentiasa menjaga batas hubungan, terutama sekali antara lelaki dan perempuan. Terima kasih. Saya rasa saya boleh kembalikan semula kepada saudara pengerusi forum, saudara Nazmi. Silakan saudara. Terima kasih Profesor. Benar tentang jalan cerita yang sangat baik nampak di kehidupan kita ini. Masalah-masalah macam ni sudah banyak berlaku ya dalam kalangan masyarakat kita, bagaikan tiada dalam rencananya. Justru itu jalan cerita seperti ini mudah untuk dipahami dan diterima oleh masyarakat sekaligus memberi teguran kepada masyarakat. Baiklah, seterusnya saya mohon penjelasan daripada ahli penakut kita iaitu Fakir tentang pendapat saudara pula terhadap kekuatan yang ada dalam cerpen ini. Mungkin saudara ada pendapat lain yang ingin disampaikan. Silakan saudara Fakir. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Ramadan. Terima kasih kepada ahli panel pertama iaitu saudara Daniel yang telah mengupas tentang unsur kekuatan yang terdapat dalam cerpen yang kita tengahkan ini, iaitu daripada sudut jalan cerita
yang diketengahkan oleh cerpen ini dan juga pengajaran yang cuba disampaikan dalam cerpen ini. Baiklah, saya juga ingin menambah tentang beberapa kelebihan dan juga kekuatan yang terdapat dalam penghasilan cerpen ini, iaitu mempunyai susul galur penceritaan yang mudah untuk dipahami. Pengarang bagi cerpen ini telah menghasilkan sebuah karya yang mudah untuk dibaca bagi semua golongan masyarakat dengan menerapkan beberapa plot penceritaan yang ringkas dan mudah untuk dipahami serta mengurangkan liwah dalam penceritaannya. Terdapat juga struktur pemerengganan cerpen ini mengikut urutan, seperti mengasingkan di antara dialog dan juga perenggan penceritaan. Perkara ini berlaku kerana pengarang cerpen ini ingin pembaca mudah untuk mengikuti jalan cerita yang disampaikan dan tahu bahawa karakter di dalam cerpen tersebut sedang bercakap. Ini akan menjadikan watak di dalam cerpen ini akan hidup dan mempunyai penceritaan yang tersendiri. Selain itu, pengarang bagi cerpen Kasih yang Terbang ini telah menggunakan kata atau perkataan yang sederhana dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Ayat-ayat yang dikarang adalah berdasarkan cara pertuturan seharian kita supaya pembaca dapat menjiwai cerpen ini apabila membacanya. Sebagai contoh yang kita dapat lihat, yang terkandung dalam cerpen ini ialah kita pergi rumah dia dan Ani tahu kan rumah dia. Jelas di sini bahawa penggunaan pertuturan harian juga menjadi penerapan dalam cerpen ini supaya pembaca mudah untuk fahami jalan cerita yang dikarang oleh pengarang. Cerpen ini juga membawa mesej yang begitu mendalam kepada pembaca, iaitu tentang keadilan untuk bangsa yang telah dianiaya. Mesej yang disampaikan ini adalah bagi membuka mata pembaca, setiap masyarakat ini mempunyai hak bebas untuk bersuara dan menuntut keadilan bagi diri mereka. Seperti dalam cerpen ini, kita dapat lihat pengarang cuba membawa atau mengetengahkan keadilan bagi mangsa yang dirogol, seperti watak yang dibawa oleh Hani Sikan. Seperti yang kita tahu, apabila berlakunya sesuatu perkara terjadi terhadap kita, kita perlu mendapatkan hak bersuara dan menuntut keadilan daripada pesalah tersebut. Razi yang merupakan watak di dalam cerpen ini tidak bertanggungjawab terhadap perbuatannya ke atas Hani Sikan. Ini menunjukkan ketidakadilan terhadap bangsa yang terkena. Pengarang membawa elemen-elemen seperti ini adalah bagi memberitahu masyarakat supaya setiap perbuatan yang kita lakukan ini haruslah bertetapan dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Mangsa yang diperlakukan seperti ini perlu ada hak untuk mereka menuntut keadilan. Saya dapat menegaskan semula di sini bahawa pembawaan mesej yang berguna dalam masyarakat berkaitan keadilan bagi orang yang teraniaya ini menjadi salah satu nilai tambah kualiti penghasilan cerpen ini kerana mampu memberikan pengajaran yang berguna kepada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai penguat untuk mendapatkan hak kebebasan pada masa hadapan daripada terus dihanyut atau ditindas dengan begitu mudah oleh mereka yang melakukan kesalahan tersebut. Itu sahaja yang mampu dihujahkan oleh saya tentang kelebihan yang dimiliki di dalam cerpen Kasih yang Terbang ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada pengurusi forum kita iaitu Saudara Nazrin. Baiklah, saya bersetuju dengan kedua-dua ahli panel yang telah memberikan pendapat mereka. Setiap cerita yang menarik pasti perlu memberikan inti yang dekat dengan kehidupan masyarakat kita, seperti yang dikatakan oleh Adil tadi. Dan sebelum kita beralih kepada persoalan yang lain, mungkin kedua-dua ahli panel kita ada lagi buah fikiran yang ingin dilemparkan berkaitan dengan kekuatan cerpen ini. Saya serahkan kepada Profesor Deto untuk melemparkan idea yang ada. Silakan. Terima kasih saudara pengerusi, saudara Nazrin kerana memberikan saya peluang dan membuka ruang untuk saya melemparkan idea saya. Terima kasih kepada Tuan yang lagi segak dan kacak ini. Sebenarnya saya ingin mengatakan bahawa saya sangat bersetuju dengan pendapat yang diutarakan oleh saudara Fakih berkaitan aspek jalan cerita yang mudah difahami menjadi antara aspek kekuatan dalam cerpen ini. Kerana terdapat sesetengah karya sastra berbentuk cerpen yang agak sukar difahami oleh pembaca kerana pengolahan ceritanya mungkin hanya mampu difahami oleh penulisnya sahaja dan penghasilan cerpen juga hanya berpandukan kepada perasaan penulis itu sendiri. Saya juga turut berpendapat
bahawa cerpen ini mampu mengetengahkan mesej berbentuk pengajaran yang bernilai kerana mampu menyedarkan kita bahawa harta tidak mampu membeli maruah diri dan kita tidak seharusnya bertuhankan harta dalam kehidupan. Perkara ini saya katakan demikian kerana kita dapat melihat bahawa cerpen ini mengetengahkan kisah Hanishika yang bertemu dengan kekasihnya Razi yang berasal daripada keluarga kaya dan berharta. Walaupun Hanishika memiliki kepribadian yang bijak dan berbudi pekerti dalam cerpen ini, namun tetap saja beliau tergoda dengan kekayaan dan juga harta yang ditaburkan oleh Razi kepadanya. Ditambah lagi dengan perasaan cinta yang membuak-buak kepada Razi. Perkara inilah yang menyebabkan Hanishika merelakan maruahnya yang menjadi lambang kesucian dirinya ini dijual kepada Razi dengan sangat mudah. Hanishika yang terbuai dengan segala kemewahan yang diberikan oleh Razi ini, daripada kereta mewah hinggalah perawatan tubuh badannya, membuatkan Hanishika mampu ditakluki oleh Razi dalam jangka masa yang singkat. Betapa hebatnya pengaruh harta dan kuasa dalam mengubah kepribadian seseorang yang sangat bijak dan berbudi pekerti kepada individu yang sangat hina dan menjadi hamba kepada kekayaan dunia sekalian. Netitan daripada sikap Hanishika yang tergoda dan mampu berubah akan kekayaan ini menjadikan cerpen ini bukan sahaja memiliki jalan cerita yang mudah difahami, namun penulis juga dilihat bijak dalam menerapkan pengajaran-pengajaran yang bernilai dalam kehidupan agar kita sentiasa terpandu dalam menjalani kehidupan yang sejahtera. Pengajaran berkaitan godaan harta dan kemewahan ini sememangnya saya kira mampu memberikan satu tamparan hebat terhadap golongan masyarakat kerana pada ketika ini begitu ramai individu yang lebih melihat harta berbanding kepribadian yang mulia dalam diri seseorang. Oleh itu, saya dapat menegaskan di sini bahawa pembawaan mesej yang berguna dalam masyarakat berkaitan godaan kemewahan dan harta sememangnya menjadi salah satu nilai tambah kualiti penghasilan cerpen ini kerana mampu memberikan pengajaran yang berguna kepada masyarakat dan dapat dijadikan sebagai benteng sepadan untuk memelihara nafsu dan perlakuan kita pada masa hadapan daripada terus dihanyutkan kemewahan yang tidak bermakna. Saya rasa itu sahaja pandangan saya berkaitan kekuatan yang dimiliki oleh cerpen ini. Saya serahkan semula kepada pengurusi forum. Silakan. Sebelum kita mengupas perkara yang seterusnya, izinkan saya menambah beberapa perkara tentang cerpen ini. Baiklah, berdasarkan penerangan saya tentang kelebihan dan kekuatan cerpen ini, saya ingin menambah satu perkara yang menjadikan cerpen ini lebih kreatif dan menarik. Cerpen ini mempunyai penceritaan berdasarkan satu realiti pada masa ini. Akan tetapi, terdapat penambahan yang telah diterapkan yang menjadikan cerpen ini sangat unik berbanding dengan cerpen yang lain. Seperti yang kita dapat lihat di dalam cerpen ini, terdapat unsur-unsur perumpamaan atau peribahasa bagi menerangkan sesuatu keadaan atau sesuatu benda itu. Ini akan menambah minat pembaca untuk memahami maksud yang tersirat di dalam perumpamaan yang digunakan tersebut. Contoh yang dapat dilihat daripada cerpen ini ialah ibarat anting menuju tampuk berkata menuju benar. Penggunaan perumpamaan ini akan menjadi sambungan atau penerangan bagi situasi yang dilakukan oleh Cikgu Imran yang sanggup bertanggungjawab ke atas Hanishika bagi menjaga nama baik keluarga Mak Liha. Selain itu, terdapat juga perkataan anak teruna yang digunakan oleh penulis yang membawa maksud anak lelaki yang merujuk kepada Cikgu Imran. Unsur perumpamaan ini akan menjadi satu keunikan yang terselit dalam cerpen ini. Penggunaan unsur ini dapat mewujudkan keseronokan ketika dalam pembacaan sesuatu karya. Pembaca akan merasa ingin tahu tentang maksud kiasan yang digunakan ini. Terdapat banyak karya yang dikarang akan menggunakan peribahasa dan juga bahasa kiasan ini sebagai elemen keunikan dalam karya tersebut. Saya serahkan kepada pengurusi forum kita, iaitu saudara Nazri. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar dari saudara penentu kita, saudara Nur Fakir, berhubung dengan kekuatan cerpen yang disampaikan oleh saudara tadi. Benar apa yang dikata bahawa media yang digunakan perlulah
yang digunakan oleh pengkarya perlu mudah dipahami serta meletakkan elemen-elemen yang menarik bagi agar pembaca atau audiens dapat memahami hasil karya itu. Terima kasih kepada ahli-ahli kita yang telah melontarkan pendapat masing-masing berkaitan dengan kekuatan yang terdapat dalam cerpen ini. Kekuatan yang dikeluarkan ini bolehlah digunakan oleh setiap pengkarya di luar sana untuk diterapkan dalam karya mereka. Baiklah, kita beralih kepada persoalan yang seterusnya. Kita telah berbincang mengenai dengan kekuatan karya. Bolehlah kita beralih pula pada kekurangannya. Kerana setiap perkara pasti ada kekurangannya. Setujukah ahli-ahli kita? Ya, saya begitu setuju sekali dengan saudara Nazri. Baiklah, sedangkan gading kaca pun ada hartanya. Ini kan pula hasil manusia. Jadi, mari kita mengupas pula apa kekurangan yang terdapat dalam cerpen ini bagi memastikan pengkarya di luar sana dapat mengambil cakna supaya mereka akan menghasilkan karya-karya yang lebih baik pada masa akan datang. Kita mulakan dengan saudara profesor kita, Profesor Daniel. Silakan. Terima kasih saudara pengerusi yang hebat lagi berwibawa. Saya teruskan kupasan kita berkaitan cerpen Kasih yang Terbuang ini. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Secara jujurnya, saya cukup kagum dengan struktur penceritaan yang jelas dan pengajaran bermakna yang diselitkan penulis karya dalam cerpen ini. Namun, setiap insan di dunia ini tidak mampu lari daripada melakukan kesilapan. Oleh itu, kehadiran saya pada kali ini adalah untuk menyatakan kritikan teguran saya terhadap kekurangan yang terdapat dalam karya sastra yang dihasilkan ini. Terdapat dua aspek kekurangan yang dapat saya kesan dalam penghasilan cerpen ini, iaitu daripada sudut gaya bahasa dan juga watak yang diketengahkan. Pada kali ini, saya akan menyentuh terlebih dahulu aspek penggunaan gaya bahasa dalam karya cerpen Kasih yang Terbuang. Gaya bahasa merupakan satu elemen yang sangat penting dalam apa sahaja penghasilan karya, baik dalam cabang sastra maupun penghasilan bahan-bahan bacaan ilmiah. Oleh itu, elemen gaya bahasa yang sesuai sangat memainkan peranan dalam penghasilan sesuatu penulisan. Penggunaan bahasa yang indah dan puitis menjadi salah satu identiti utama yang mewakili penghasilan karya sastra itu sendiri. Baiklah, jika boleh saya meminta saudara pengerusi untuk kita berterus ke slide berkaitan dengan gaya bahasa. Baiklah, jika dapat dilihat penggunaan gaya bahasa dalam karya cerpen Kasih yang Terbuang ini, saya dapat melihat bahawa terdapat unsur kerancuan bahasa atau bahasa rojak yang digunakan dalam penghasilan karya ini. Baiklah, jika dilihat melalui paparan slide, antara contoh ayat yang dapat saya kenal pasti dalam petikan cerpen ini adalah seperti, "You ada hubungan dengan dia? Ha? Oh, cikgu yang beri you handphone kan? You bagi apa pada dia sampai dia bagi macam-macam?" Perkara ini ataupun perkataan ini secara tidak langsung telah menjadikan karya sastra dalam cerpen ini terhakis nilai estetikanya kerana dicemari dengan penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggeris you sebentar tadi. Penggunaan bahasa Melayu yang indah dan puitis atau setidaknya penggunaan bahasa Melayu yang lengkap pada setiap bait perkataan dan penghasilan karya ini seharusnya diterapkan oleh penulis dalam memelihara nilai penghasilan karya tersebut. Penulis seharusnya lebih peka dengan penggunaan bahasa Melayu yang sesuai dan indah dalam menarik perhatian pembaca dan tidak menormalisasikan penggunaan elemen kerancuan bahasa dan tidak dalam penghasilan cerpen yang dihasilkan untuk dibaca masyarakat umum. Kerana perkara ini sudah pasti akan menjadikan masyarakat berfikir bahawa kerancuan bahasa dalam penghasilan penulisan karya sastra merupakan perkara biasa. Dan tidak mustahil juga suatu hari nanti penulisan sastra yang menggunakan bahasa Melayu yang indah dan lengkap ini dianggap sebagai perkara yang janggal, hadirin sekalian. Penghasilan karya seperti cerpen ini
Sewajarnya menggunakan bahasa Melayu yang betul dan juga tepat, bukan sahaja bagi menjaga nilai estetikanya, akan tetapi sebagai karya, menjadikan karya tersebut mampu memartabatkan bahasa Melayu di peringkat yang lebih tinggi supaya mampu dilihat sebagai bahasa yang berdaya saing dan mempunyai nilai yang tinggi. Oleh itu, penggunaan gaya bahasa yang bukan setakat indah dan puitis semata-mata, namun aspek nilai bahasa itu sendiri perlu dipelihara bagi memastikan kualiti dalam penghasilan sebuah karya sastra itu sentiasa terjaga dan mampu menampung makna tersirat yang syarat dalam pembawaan sesebuah karya sastra itu sendiri. Baiklah, itu pandangan saya bagi aspek kekurangan yang saya dapat lihat berdasarkan karya sastra ini. Saya serahkan semula kepada Tuan Pengerusi. Baiklah, terima kasih Profesor Daniel. Sungguh padat penerangan yang telah diberikan sebentar tadi. Ternyata masih wujud lagi penggunaan kerancuan bahasa yang digunakan oleh para pengkarya di luar sana. Saya bersetuju dengan Profesor Daniel bahawa kerancuan bahasa ini akan mendidakkan keindahan bahasa Melayu sendiri seperti hilangnya nilai estetikanya seperti yang dikatakan oleh Profesor tadi. Baiklah, mari kita dengarkan pula pandangan ahli penutup kita, Saudara Nur Fakir, terhadap kekurangan dalam cerpen ini. Silakan. Terima kasih saudara pengerusi yang sangat berwawasan serta tampan pada hari ini. Para hadirin sekalian, kita juga perlu tahu bahawa penghasilan sebuah karya ini bukan sahaja tertumpu kepada keistimewaan atau kelebihan sahaja. Akan tetapi, terdapat juga perkara yang dipandang remeh sehingga mengikis kehebatan dan keistimewaan cerpen ini, iaitu dengan wujudnya unsur-unsur kelemahan atau kekurangan yang menjadikan cerpen ini kurang menarik dan perlu diperbaiki oleh pengarang tersebut terhadap karya yang mereka hasilkan. Persoalan daripada saudara pengerusi tentang kekurangan atau kelemahan dalam cerpen Kasih yang Terbang ini akan saya usulkan dalam penerangan saya ini. Sidang hadirin yang dihormati, dapat dikesan terdapat beberapa kekurangan terhadap watak dalam cerpen ini. Beberapa kelemahan ini telah yang menyebabkan cerpen ini mengalami kekurangan. Seperti yang terlihat dalam cerpen ini, watak yang dimainkan oleh Mak Liha, iaitu mak kepada Hanisika ini, terlalu percaya dan yakin terhadap perilaku anaknya. Mak Liha juga tidak menghiraukan teguran yang diberikan oleh jiran tentang perbuatan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Mak Liha yakin bahawa anaknya itu tidak melakukan perkara yang buruk di belakangnya. Perkara ini menyebabkan watak Mak Liha ini kurang digemari kerana hanya lebih tertumpu terhadap anaknya sendiri. Pengarang perlu menjadikan watak Mak Liha ini lebih rasional atau menerima pendapat serta kata-kata yang diberikan daripada orang lain. Watak Razi juga mengalami sedikit tenggelam kerana watak ini tidak dikembangkan dengan baik. Dapat dilihat dalam cerpen Kasih yang Terbang ini, Razi ini boleh dikatakan terlalu ringkas dan pendek kerana pengakhiran bagi watak Razi ini menjadi cerita yang tergantung. Membaca-baca akan menjadi tanda tanya. Apakah perkara yang berlaku pada Razi? Selepas melepaskan Hanisika begitu sahaja. Membaca seolah-olah baru sahaja mencapai penceritaan climax tentang Razi. Kemudian berakhir dengan secara tiba-tiba sahaja. Pengarang perlu menjadikan watak ini lebih berkualiti dengan menambah beberapa penceritaan tentang watak Razi ini supaya mempunyai kesinambungan dalam cerpen. Demikianlah antara kelemahan yang terkandung dalam cerpen Kasih yang Terbuang. Sudah menjadi lumrah bahawa apabila kita melakukan suatu perkara tersebut akan mengalami beberapa kekurangan. Pengarang perlu lebih mengkaji terhadap penghasilan karya mereka supaya hasil yang berkualiti dapat dicipta dan mendapat sambutan yang tinggi daripada mereka yang gemar membaca karya-karya cerpen ini. Usaha yang dilakukan secara istiqomah ini akan menyuluh jalan buat kita menggerakkan usaha keluar daripada kepompongnya sendiri dan menerobos dunia sejagat yang lebih luas. Sekian sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada saudara pengerusi kita yang hebat lagi berwibawa. Terima kasih. Baiklah, terima kasih ahli panel atas pandangan saudara sebentar tadi. Benar kata ahli panel kedua kita bahawa pewatakan yang dibawa oleh setiap watak dalam sebuah cerita itu adalah mempunyai kekuatannya yang tersendiri demi memastikan momentum sebuah karya terus memuncak. Hal ini kerana setiap watak itu ada peranannya masing-masing untuk memastikan jalan cerita ini lebih menarik. Baiklah, nah dari segi riak wajah Presiden seakan dia ada lagi banyak perkara yang ingin diuraikan. Jadi
Adakah Pak Presidennya ingin menyatakan pandangan berkaitan dengan kekurangan Kementerian ini? Terima kasih saudara Nazrin yang tampan lagi bergaya dan juga bestari. Tahu-tahu sahaja saya masih lagi mempunyai idea untuk dilontarkan bagi aspek kekurangan ini. Baiklah, sebenarnya saya mempunyai pandangan yang sepakat dengan saudara Fakih berkaitan aspek kekurangan dalam penghasilan watak dan peranannya dalam karya cerpen ini. Hal ini berlaku demikian kerana berdasarkan pemerhatian saya sendiri, saya mendapati bahawa terdapat watak yang sepatutnya diberikan penjelasan dan penekanan yang mencukupi. Akan tetapi, peranannya dalam karya ini begitu sedikit sekali ditonjolkan, seperti watak Salim yang sangat kurang ditekankan dalam karya cerpen ini. Hadirin yang dihormati, jika kita telusuri cerita dengan lebih mendalam, kita dapat melihat bahawa kewujudan watak Salim yang merupakan anak kepada jiran ibu Hanishika, iaitu Zubaidah, hanya muncul atau diketengahkan ketika situasi Zubaidah yang memberitahu bahawa anaknya melihat Hanishika bersama lelaki yang tidak dikenali, seperti paparan di dalam slide. Serta ketika Salim itu sendiri yang membantu Hanishika pergi ke klinik. Pendedahan secara peribadi bagi watak Salim ini adalah seperti tidak kelihatan sehingga pembaca tidak dapat menilai kepribadian watak beliau secara terperinci dan jelas. Saya kira penulis seharusnya bertindak mewujudkan jalan cerita yang menerangkan hubungan antara Hanishika dan Salim dengan lebih jelas seperti semasa mereka bersekolah. Penulis juga perlu menyatakan status keadaan mereka, sama ada dalam keadaan yang baik ataupun saling bermusuhan antara satu sama lain. Perkara ini bagi memastikan watak Salim itu tidak hanya muncul secara tiba-tiba. Sebaliknya, diterangkan dengan jelas perjalanan hidup beliau yang banyak berkait rapat dengan watak utama, iaitu Hanishika. Oleh itu, saya dapat nyatakan bahawa pendedahan watak Salim merupakan antara kekurangan yang wajar tambah baik daripada segi pendedahan dan peranannya serta pengwujudan jalan cerita yang lebih mengetengahkan watak Salim ini. Wajar dilakukan penulis bagi memberikan kejelasan pembacaan yang lebih berkesan kepada pembaca. Jadi itulah pandangan saya berkaitan dengan cerpen ini dari aspek kekurangannya itu watak Salim. Saya serahkan semula kepada penulis. Baiklah, terima kasih kepada Pak Presiden atas pendapat yang diberikan tadi. Terima kasih juga kepada ahli kita yang sudi memberikan pandangan mereka yang sangat berguna bagi setiap masyarakat yang melihat forum ini. Hal ini kerana setiap orang boleh berkarya dengan bakat masing-masing. Oleh itu, jadikanlah wadah forum ini sebagai pandu anda untuk menghasilkan serta membaiki karya anda dengan lebih baik lagi. Baiklah hadirin, kita telah pun sampai ke hujung forum kita pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada sahabat-sahabat ahli panel kita yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Semoga forum yang kita lakukan ini menjadi wadah untuk pengkarya-pengkarya di luar sana untuk menghasilkan sastra yang lebih berkualiti serta kreativiti masing-masing. Saya juga berharap agar forum ini memberikan informasi yang bermanfaat kepada semua hadirin yang menonton. Baiklah, sebelum kita akhiri forum kita, saya ingin mendapatkan kata-kata akhir oleh ahli-ahli kita. Kita mulakan dengan Profesor yang terlebih dahulu. Silakan. Baiklah, terima kasih saudara Nazrin kerana memberikan saya ruang untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi majlis dan ahli panel pertama kita, saudara Fakih, kerana pelbagai ilmu baru dapat saya peroleh dalam perbincangan forum ilmuwan sastra yang sangat bermanfaat ini berkaitan bidang sastra Melayu serta isu-isu bahasa yang dapat kita ketengahkan. Sesungguhnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kerana memberikan saya peluang dalam mengutarakan buah fikiran saya berkaitan kritikan terhadap karya sastra yang dibincangkan. Oleh itu, jika ada sumur di ladang boleh kita menuai padi, kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Profesor Daniel. Sangat cantik waktu tersebut. Boleh kita teruskan kepada ahli panel kedua kita, Pakai. Saya berikan kepada anda sebagai saya berkabarkan.
Saya juga ingin mengucapkan jutaan penghargaan kepada pengurusi majlis iaitu Saudara Nazrin dan tidak lupa juga kepada ahli panel pertama iaitu Saudara Daniel dalam melaksanakan forum perbincangan pada hari ini dengan jayanya. Semoga ilmu dan dapatan yang ditengahkan pada hari ini mampu disematkan dalam jiwa setiap penonton yang hadir pada hari ini bagi menambah baik mutu penghasilan karya sastra dalam kalangan pengkarya pada masa hadapan. Saya serahkan kepada forum kita beri. Baiklah, terima kasih Saudara Fakir. Sidang hadirin dihormati, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Jika ada salah kata, maafkanlah kerana yang buruk itu saya, yang baik itu datang daripada Allah SWT. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum ilmuwan sastra kita pada hari ini. Baiklah, sekian. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat tinggal.